Senayu ada payah li. Orang mak ngaji kuat. Saya tengok channel dah. Anak-anak cucu-cucu pergi ngau channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan selamat petang bagi saudara yang dikasihi sekalian, saudara penonton dalam ruangan Kecek Melayu ataupun cakap dengan bahasa Melayu. Ruangan ini sebagai ruangan yang kita usaha nak di ruangan yang nak buat kita tu pakat buat dengan bahasa Melayu, bahasa Melayu tepat teh, lain pada bahasa Melayu tengah atau bahasa Melayu surat teh. Itu insya-Allah hari ni saya baru kelik daripada satu ngan yang kita buat kemarin tu di Nara dan Bang Nara ataupun Selamat Selatan, Selamat Bang Nara. Pagi tadi tu saya duduk di Nara dan batu sekarang ni saya turun sini dah untuk nak jumpa dengan saudara yang dikasihi sekalian, terutamanya saudara di Nara, saudara di Jala, saudara di Petani dan saudara di mana-mana tempat pun yang bertutur ataupun bercakap dengan bahasa Melayu. Dan hari ini juga insya-Allah kita akan nak ada apa benda nak kecek, nak bercakap, nak buat dengan Fak kita dan lain daripada klip ataupun syarahan daripada Dr. Ismail Lutfi yang beliau sudah orang panggil ada satu pentas yang berlaku di Malaysia di KL untuk faedah besar iaitu bawah tajuk Ummatan Wahidah. InsyaAllah kita nak buka klip ataupun video syarahan yang disapa oleh Dr. Ismail Lutfi Cepakia sebagai rektor bagi Jamiah Jala ataupun Jamiah University Islamic University of Jala. Dan juga insya-Allah dan hari ini dalam waktu yang akhir dan kita akan nak buka panggilan daripada saudara yang dikasihi sekalian untuk kita nak ambil apa pendapat daripada saudara semua, terutamanya pendapat yang kita sudah dengar apa yang Dr. Ismail Lutfi itu syarah pada kita, terutamanya kebangkitan umat ataupun perpaduan ummah dari segi kita nak wiyadi ummah yang satu, yang ummah dalam perbezaan dan ummah yang sentiasa ada perselisihan tapi kita tidak ada perbalahan. Dan ini satu orang panggil da'watuna ataupun dakwah bagi pergerakan Islam yang kita perlu make penting dari segi kita nak buat gimana nak umat-umat kita ni jadi tak balah. Umat-umat kita ni duduk dalam keadaan yang sentiasa berukhuwah Islamiyah, bersentiasa tolong menolong, bersentiasa untuk kenal mengenalkan dan untuk nak apa tu ayat Quran yang Allah Subhanahu taala tu katanya Allah Subhanahu taala tu diciptakan manusia daripada lelaki dan perempuan, bangsa atau apa tu untuk nak ta'aruf, untuk nak kenal mengenalkan. Dan semalam tu di Nara tu saya sebagai pengurusi yang tajuk perbezaan ataupun berbeza dan tetapi tak berbalah bersama dengan Ustaz Hamka Makwing, Dr. Anis Sulaiman dan Ustaz Babli Abdul Rahman juga di pentas di Menara. InsyaAllah kita akan make file itulah, video tu akan sebar file kita lepas ni dan untuk faedah ramai lagi dengan file kita dalam ruangan Kecek Melayu ataupun cakap dengan bahasa Melayu. Dan insyaAllah kita akan pergi rehat dan pergi tengok video dalam modok tajuk daripada tajuk Ummatan Wahidah yang akan sampai oleh Dr. Ismail Lutfi insyaAllah. Dan selepas itu kita mari jumpa ya insyaAllah. Silakan. Cangkap. Yang pertama pada hari ini iaitulah pembentangan tajuk utama konvensyen sunnah kita pada kali ini, iaitu Ummatan Wahidah, dasar hidup Ahlu Sunnah wal Jamaah.
Dan pembentangan ini akan disampaikan oleh tetamu utama kita yang bahagia, Dr. Ismail Lutfi Al-Fatani, pensyarah ataupun minta maaf, Rektor Universiti Islam Yala, Thailand. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أخي الفاضل أستاذ دكتور داتو محمد Asri bin Zainul Abidin, penasihat Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia, Sahibus Samahah Datuk Dr. Juanda Jaya, Mufti Negeri Perlis Malaysia, Ikhwan pimpinan Al-Qayyim, ikhwan dan akhwat hadirin yang dimuliai Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di mana peluang Allah Ta'ala bagi dan beri kemudahan untuk kita bertemu pada pagi hari ini. Bagi satu umat dia kata hari baru hari ini. Kerana kemarin sudah kiamat bagi mereka kan. Kelolo. Jadi hari yang cukup kita rasa bangga dan bertuah dan berbahagia dan barakah, di mana kita sekalian dapat berada di pertubuhan Ibnul Qayyim di Pulau Pinang atau seberang Perai, Malaysia. Hari ini sebenarnya masa seperti ini kami di Petani berada dalam majlis ilmi. Saya tinggal majlis ilmi saya untuk datang bersama-sama dengan ikhwan di sini pada pagi ini. Kerana hal ini sudah kita buat perjanjian sejak 3 atau 4 bulan yang lalu. Saya masih tertanda dalam diari saya. Alhamdulillah, maka semua itu betul dengan catatan Lauh Mahfuz yang kita catat dari diari kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka pertama kali saya syukur kepada Allah, kemudian saya terima kasih kepada pimpinan Al-Qayyim yang sudi memberi penghargaan kepada majlis seperti ini dengan menjemput beberapa ikhwah kita datang pada pagi ini dan akhwat juga bersama untuk kita sama-sama bincang bagaimanakah umat kita yang harus kita lakukan padanya
terutama kita sudah Allah Ta'ala gelarkan sebagai ummatan wahidah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Jadi alhamdulillah pengisytiharan Allah kepada hamba-hambanya yang beribadah dan bertakwa kepadanya selaku ummatan wahidah, sebagai tanda bahawa Allah Ta'ala ni suka kepada satu, tidak suka kepada banyak, berbelah-belah, berbagi-bagi, bertebaran. Satu ummah. Saya tertarik dengan vision ASEAN yang akan datang pada tahun 2015. Dia juga one visionnya, one apa banyak. Jadi kita ni one ummah katalah. Bersama-sama dengan ASEAN insya-Allah Ta'ala saya nak kirim satu one juga, iaitu ummatan wahidah. Ini bukan yang kita buat, Allah Ta'ala buat. Nah, cuma nak kirim kepada ASEAN, kerana ASEAN ini sudah lebih dari 50% adalah ummatan wahidah. Nah, lebih dari 50% ASEAN 10 negara adalah ummatan wahidah. Alhamdulillah. Tetapi supaya tidak jadi majoritinya ummatan wahidah, dia ada pula ASEAN campur 3, ASEAN campur 6. Semuanya itu adalah tujuan nak mengurangkan jumlah ummatan wahidah dalam ASEAN. Nah, tak ada satu pun dalam 6 negara yang dikira partner kepada ASEAN itu adalah negara Islam. India masuk, Pakistan tak masuk. Jadi, cuba kita lihat supaya bagaimanakah dia mengira, dan siapa yang duduk belakang ASEAN kita pun tak tahu. Kita lah duduk belakangnya. Kita mesti duduk belakang. Mesti kita ummatan wahidah ini bagaimana nak mewahidahkan orang yang lebih daripada 50% ASEAN 10 negara yang berada di Asia Tenggara ini. Inilah perkara yang mesti kita fikir dari sekarang. Bagaimanakah nak mewahidahkan ummah, nak one-kan ummah betul-betul. Seperti mereka bangga dengan one to one ni, kita juga one ummah insya-Allah Ta'ala. Tapi bagaimana cara? Ini masalah besar. Dan kita one ummah ini bukan yang kita reka-reka seperti mereka reka, dak. Kita adalah menerima anjuran dari Allah, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Ini function dia. Wa ana rabbukum fa'budun. Wa ana rabbukum fattaquni. Tapi subhanallah, fataqatta'u amrahum bainahum, la ilaha illallah. Ini masalah. Ini masalah kenyataan ummatan wahidah. Fataqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Ada satu ayat lagi, fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullun bima ladaihim farihun. La ilaha illallah. Sebab itu maka kita nak cari rahsia-rahsia di sebalik ayat-ayat seperti ini. Memang ayat ini adalah diturun untuk kita dan diberikan bekalan untuk kita berbangga dengan kesatuan ummah yang berdasarkan kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesatuan ummah satu kekuatan yang hebat yang berlandaskan kepada kebenaran al-haq. Kebenaran al-haq satu kekuatan. Bila al-haq itu berjalan kebenaran, maka lahirlah kesatuan ummatan wahidah. Jadi dua kekuatan dalam satu, kekuatan Islam. Itulah Islam, ummatan wahidah bersama dengan apa dia al-haq yang merupakan hanya al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jadi satu juga al-haq dari Tuhan kamu, fala takunanna minal mumtarin. Jadi kita jangan kita ragu-ragu menerima kebenaran dari Allah,
melalui ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita jangan lupa bahawasanya kebenaran ini bukan semua dapat diterima dan sampai kepada semua ummatan wahidah yang Allah Ta'ala rancangkan untuk kita sekalian sebagai hamba-hambanya yang beribadah dengan cukup takwa kepadanya. Fataqatta'u amrahum zuba'a bainahum, ini masalah yang kita takut sekali. Bagaimanakah mereka berpecah-pecah, berbangga-bangga dengan kumpulan kelompok kecil-kecil yang bertebaran di sana sini, dakwah macam-macam. La ilaha illallah. Kita nak cuba susun ummah kita melalui berbagai-bagai kegiatan, antara lainnya pertubuhan Al-Qayyim dan lain-lain pertubuhan, supaya lahirnya ciri ummatan wahidah yang Allah Ta'ala perbekalkan untuk kita umat Islam dalam Al-Qurannya, dalam dua ayat. Dan bukan semua manusia ini, Allah Ta'ala kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidatan walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatih walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatih waz-zalimuna ma lahum min Allahi min waliyyin wala nasir, ma lahum min waliyyin wala nasir. La ilaha illallah. Itu satu ayat. Walau syaa Allahu la ja'alahum ummatan wahidah. Alhamdulillah, kita ni Allah Ta'ala kata hasil daripada Allah Ta'ala buat manusia bukan satunya agama Allah yang Allah Ta'ala berikan satu sifat, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun, dan lain pada itu Allah Ta'ala tidak kandaki walau sya'allahu la ja'alahum ummatan wahidah, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. La ilaha illallah. Semua itu bina di atas ummatan wahidah. Allah berbangga, Allah Ta'ala merancang supaya ummatan wahidah satu keistimewaan. Tetapi bukan semua manusia dapat menjadi ummatan wahidah. Dan yang menjadi ummatan wahidah adalah berkaitan ataupun berdasarkan kepada masyiatullah. Walau sya'allahu ja'alakum ummatan wahidah walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. La ilaha illallah. Oleh itu maka alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wahidah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li'an nakuna ummatan wahidah. Kita bersyukur pada Allah di mana kita, Allah Ta'ala jadikan ummatan wahidah. Nah, di celah-celah berbagai-bagai umat. Nah, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kan itu, kalaulah Allah Ta'ala kandaki, Tuhan kamu kandaki, nasya berimanlah oleh manusia dalam bumi ini semuanya. Tetapi tidak beriman. Kulluhum jami'a. Takkid, benar-benar takkid. Kulluhum lagi, jami'ah lagi. Itu Allah kuasa buat, tetapi masyiah dia tidak ada. Nah, bukan Allah tidak kuasa mengislamkan semua manusia, menghamba abdikan semua manusia kepadanya secara peraturan syariahnya, tetapi Allah Ta'ala tidak kandak. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Tapi subhanallah, masya Allah, kan ma lam yasha' lam yakun. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wahidah. Nah, semua itu ummatan wahidah. Ummatan wahidah berputar di sekitar la amana man fil ardi, berkitar di sekitar yahdi man yasha', nah, yudhillu man yasha', berkitar di sekitar liyabluwakum fima atakum
Jadi ujian-ujian kita sudah berjaya menghadapi ujian-ujian Allah Ta'ala menjadi ummatan wahidah. Dalam ummatan wahidah itu perlu adakan ujian-ujian yang sangat banyak. Ayat-ayat seperti ini perlu kita mendalami dengan benar-benarnya bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendatangkan ayat ummatan wahidah ni bahawa ada banyak-banyak ayat. Semuanya ataupun kecuali satu saja yang ummatan wahidah itu dikira sifatnya kepada perkara yang tidak baik. Semuanya adalah ummatan wahidah adalah mengenai dengan hambanya yang beribadah dan takwa kepadanya dengan setinggi-tingginya. Pada acara Ya, itu sebagai syarahan daripada Dr. Ismail Lutfi sebagai Rektor Universiti Jala ataupun Universiti Islam di Jala, dan Ustaz Dr. Ismail Lutfi sendiri itu dah ada syarahan di pertubuhan Ibn Qayyim di Pulau Pinang. Yang kita dapat pada Ustaz Dr. Ismail Lutfi pada seksyen yang pertama ni kepentingan umat wahidah perlu kita tu kena ambil berat, sebab banyak dalam Quran sendiri tu kata benda-benda yang berlaku dengan sakut dengan umat wahidah tu banyak sekali. Dan juga dalam umat wahidah juga ada keistimewaan, ada benda fisik bagi ummah, tetapi semua ummah tu bukan dapat milik, tapi benda ummah wahidah sendiri itu sebagai ummah kelima ataupun jumlah yang istimewa sekali, satu perbuatan yang beristimewa sekali. Yang sekarang kita nak rehat sementara, dan pada ruang yang kedua dan kita akan jumpa dengan Dr. Ismail lagi dengan kata-kata ummah wahidah dasar hidup ahli sunnah wal jamaah. Dipersilakan.